Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini, cikgu bersama lagi dengan tajuk Sejarah Tingkatan 5 merujuk kepada bab yang terakhir, iaitu bab 10, Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Jom belajar bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan kali ini ialah berkaitan dengan tajuk yang terakhir, 10.5, Wawasan Malaysia menuju masa depan. Standard pembelajaran. Cikgu mengharapkan pelajar dapat menghuraikan wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Untuk makluman semua pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan wawasan masa hadapan? Merujuk kepada strategi jangka panjang sebagai panduan arah dasar dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan negara yang lebih cemerlang dalam pelbagai bidang. Bagi mencapai hasrat tersebut, negara kita telah merangka pelbagai usaha bagi memastikan generasi akan datang turut menikmati kehidupan yang lebih baik. Terdapat lebih kurang 6 usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia dalam memastikan warisan ini terpelihara, iaitu yang pertama, membentuk komuniti ASEAN. Kedua, menjamin keselamatan makanan. Ketiga, memelihara alam sekitar. Keempat, menjadikan negara kita zon bebas tenaga nuklear. Kelima, mewujudkan kerelevanan organisasi di peringkat antarabangsa, iaitu merujuk kepada PBB dan OIC. Seterusnya yang terakhir ialah menjaga hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin, iaitu PATI. Kita lihat satu persatu. Merujuk kepada pertama ialah komuniti ASEAN. ASEAN merujuk kepada 10 buah negara yang ditubuhkan pada tahun 2015 melalui Deklarasi Kuala Lumpur sewaktu sidang Kemuncak ASEAN kali yang ke-27. Ianya salah satu langkah yang menyeluruh, strategik dan bersifat memandang ke hadapan serta mencerminkan aspirasi negara-negara di Asia Tenggara. Fokus utama dalam komuniti ASEAN ialah dalam aspek pembangunan dan peningkatan bidang ekonomi, sosio-budaya dan keselamatan. Harapannya agar keselamatan di rantau Asia ASEAN ini, iaitu Asia Tenggara, kekal terjamin. Dan seterusnya dalam aspek komuniti sosio-budaya adalah untuk membentuk dan memupuk integrasi antara negara-negara anggota ASEAN, iaitu negara-negara di Asia Tenggara. Usaha yang kedua ialah menjamin keselamatan makanan. Apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Malaysia melalui pertubuhan-pertubuhan ialah menubuhkan Nation Committee ataupun UNC yang ditubuhkan pada tahun 1996, menyatakan setiap pertubuhan UNC telah mengambil kira setiap orang pada setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat bagi memenuhi keperluan
makanan mereka. Keselamatan makanan ini juga merujuk kepada isu yang berlakunya kenaikan harga barangan yang keterlaluan, bekalan barangan yang terhad kerana masalah pengeluaran makanan, bencana alam atau pencemaran makanan. Malaysia telah menubuhkan Sekuriti Makanan ASEAN untuk mendapat maklumat tentang dasar sekuriti makanan negara anggota dan membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN dengan menetapkan kadar sebanyak 50,000 tan disimpan beras sebagai stok. Peranan Malaysia juga dalam menjaga alam sekitar melalui pertubuhan ASEAN ialah berkaitan dengan isu jeruk. Isu ini merujuk kepada fenomena atau pencemaran udara yang menjejaskan jarak penglihatan dan kesihatan kerana pembakaran terbuka, iaitu pembakaran hutan. Bagi memelihara isu alam sekitar, ASEAN mengambil langkah melalui perjanjian ASEAN yang berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sempadan. Perjanjian ini menekankan prinsip ASEAN tanpa jerebu pada tahun 2020. Malaysia dan Kerajaan Singapura telah bersetuju bekerjasama melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut bagi menangani isu jerebu di rantau Asia Tenggara. Seterusnya, kita rujuk pula kepada isu zon bebas nuklear. Usaha Kerajaan Malaysia dalam isu pertahanan dan keselamatan. Malaysia telah menandatangani Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Perjanjian ini menekankan negara tidak terlibat dalam mengembangkan, mengeluarkan, memperolehi ataupun memiliki dan mengawal senjata nuklear. Seterusnya, Malaysia juga menyatakan kedudukan Asia Tenggara yang strategik telah menjadi kancah persaingan yang membabitkan kuasa besar iaitu China dan Amerika Syarikat yang memiliki senjata nuklear. Malaysia juga tidak membiarkan pengairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan digunakan sebagai laluan kapal berlabuh atau mengadakan latihan di perairan oleh kapal perang asing yang membawa senjata nuklear. Seterusnya, berkaitan dengan isu kerelevanan organisasi di peringkat antarabangsa seperti PBB dan OIC. Isu pertubuhan dunia yang tidak mampu berfungsi dengan baik, iaitu berfungsi untuk melindungi hak dan kedudukan negara kecil yang sedang membangun seperti negara Malaysia. Malaysia berpendapat penggunaan kuasa veto oleh kuasa besar hanya sah jika dipersetujui oleh 3 negara anggota yang tidak mempunyai kuasa veto. Untuk makluman pelajar, kuasa veto ini terdiri daripada 5 buah negara, iaitu negara Amerika, Rusia, United Kingdom, Perancis dan negara China. Negara kuasa veto itu tidak terkecuali daripada undang-undang di peringkat antarabangsa. Seterusnya, dalam bidang
OIC, Malaysia telah menganjurkan sidang kemuncak Kuala Lumpur pada tahun 2019 yang melibatkan 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam di seluruh dunia melalui pertubuhan OIC. Yang terakhir berkaitan dengan isu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin yang dikenali juga sebagai PATI. Terdapat usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan isu keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi faktor penarik kepada kemasukan parti dan pelarian ke negara kita. Kehadiran parti ini dan pelarian akan memberi kesan dari segi politik negara, pembangunan ekonomi negara dan sosial seperti isu jenayah dan mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Bagi menangani ataupun membendung permasalahan ini melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing, kerajaan telah terlibat dalam pelbagai program di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu seperti UNHCR, iaitu Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian, iaitu sebagai ahli pada tahun 1993 hingga tahun 1995. Langkah seterusnya ialah penubuhan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, iaitu SUHAKAM pada tahun 1999. Secara rumusan, Malaysia melihat masa hadapan dengan positif. Wawasan yang merangkumi pelbagai perkara menjadi asas penting bagi menghadapi masa depan demi kesejahteraan penduduk. Pada peringkat serantau, satu wawasan jelas dilakukan melalui community action maupun kerjasama keselamatan makanan. Malaysia turut memainkan peranan di peringkat global melalui isu hak asasi manusia yang menekankan kerelevanan pertubuhan peringkat antarabangsa. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk mengulang kaji tajuk terakhir 10.5. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu. Cikgu mengucapkan sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.